Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, syukur kepada Allah pada malam ini yang merupakan siri yang kedua pembelajaran kita berkenaan dengan satu topik ataupun satu tema yang ada di dalam Al-Quranul Karim, iaitu berkenaan dengan orang munafik, ya, berkenaan dengan golongan al-munafiqun. Okey, sekejap, ya. Golongan al-munafiqun. Okey, golongan al-munafiqun. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita syukur kepada Allah malam ini, walaupun kita mulakan agak lewat, maaf 5 minit, seperti mana yang kita sepatut mulakan 9 suku. Ala kulil hal, kita dapat meneruskan pengisian kita pada malam ini. Okey, malam ini kita menggunakan 3 saluran. Saluran yang utama iaitu menggunakan aplikasi Zoom. Kita ada lebih kurang dalam 33 orang, termasuk saya lah, 33 yang ikut secara langsung. InsyaAllah akan ada nanti sahabat-sahabat kita yang akan masuk sedikit demi sedikit. Dan kalau tuan-tuan juga boleh melihat secara langsung di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Dan jika tuan-tuan ada aplikasi TikTok pun boleh melihat secara langsung, kerana saya menggunakan peluang kelas malam ini untuk membuat secara langsung di aplikasi TikTok lah. Okey, bagi meraihkan anak-anak muda kita banyaknya suka mengikuti perkembangan maklumat di TikTok, kita sama-sama manfaatkan. Okey, cuma yang ikut di TikTok ini anda tidak dapat melihat nota yang dipaparkan. Okey, tidak seperti yang mengikuti di aplikasi Zoom dan juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Baik tuan-tuan, kita mulakan pengisian kita waktu semakin menjelang larut malam. Okey. Perbincangan kita pada malam ini untuk siri yang kedua, kita nak melanjutkan lagi tentang perihal orang munafik. Okey. Pada siri yang pertama pada minggu lepas, kita telah sebutkan apakah yang dikaitkan dengan perbuatan nifaq. Okey, seseorang yang dipanggil munafik kerana ia mempunyai sifat nifaq. Sifat nifaq ini berkenaan dengan apa yang dilafazkan, apa yang dizahirkan, tidak sama apa yang terkandung di dalam hati. Okey, contohnya pada lidahnya, okey, pada zahirnya
Dia mengatakan dia seorang yang Islam. Dia cinta Allah, dia cinta Rasul, dia cinta Islam. Tetapi pada hatinya, pada sanubarinya, ia berlawanan. Dalam hatinya, yang paling dia benci adalah Islam. Yang dia paling benci adalah Muhammad. Yang paling dia benci adalah wahyu Al-Quranul Karim. Itulah orang-orang munafik. Okey, orang munafik ini, mereka ini manusia yang sebenarnya tidak beriman kepada tidak beriman sebenarnya kepada Allah, dan mereka juga sebenarnya tidak beriman kepada hari kiamat. Kita telah sebutkan ayat sebelum ini. Okey, kalau tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada hari kiamat, maknanya apa? Ia sebenarnya adalah termasuk di dalam golongan orang yang kafir. Okey, walaupun ia kafir, tetapi disebabkan mereka menzahirkan bahawa mereka ni Islam, mulutnya mengatakan tentang Islam, okey, mereka juga solat, mereka juga ikut Nabi SAW. Sebab itu mereka dilayan, mereka dihadapi macam orang Islam yang lain, tapi sebenarnya hakikatnya mereka itu adalah munafik. Okey. Kita telah sebutkan antara surah yang ada memuatkan tentang orang munafik adalah surah At-Taubah. Antaranya adalah surah At-Taubah. Kita telah senaraikan beberapa ciri-ciri orang munafik yang ada dalam surah At-Taubah. Okey, dan surah rujukan utama juga adalah surah Al-Munafiq. Ada satu surah Al-Munafiqun. Selepas surah Al-Jumu'ah, adanya satu surah namanya surah Al-Munafiqun yang berada pada juzuk yang ke-28. Namun begitu, kita dah sebut sebelum ini, pada siri yang pertama, penyebutan orang munafik ini, ia bermula pada juzuk yang pertama, iaitu pada suratul Baqarah. Bermula ayat nombor 8 sampai ayat nombor 20. Bukan sekadar dalam suratul Baqarah, dalam suratul Nisa ada, sampaikan dah masuk juzuk 10, Allah menceritakan tentang orang munafik. Baik, orang munafik ini, kenapa mereka ini mempunyai sifat nifaq? Kenapa mereka ini hati mereka benci sangat kepada Islam? Mereka benci kepada Nabi SAW. Mereka sebenarnya tak percaya kepada hari akhirat ini. Tapi mereka ini menzahirkan mereka Islam kerana sebab utamanya hati orang munafik ini adalah hati yang sangat berpenyakit. Maksudnya apa? Orang munafik ini dia ada hati yang paling banyak penyakit. Kalau disenaraikan dalam ramai-ramai manusia, siapa manusia yang banyak penyakit dalam jiwanya, dalam hatinya, maka jawapannya adalah orang munafik. Orang munafik ni hati dia rosak. Hati, kalau kita kata bukan sekadar sakit, tapi hati dia juga boleh membawa kepada hati mereka ni dah mati dah. Jadi hati manusia yang paling banyak penyakit adalah orang munafik. Penyakit yang ada pada hati mereka tu adalah penyakit nifaq lah. So penyakit nifaq, kenapa ia boleh semakin tebal, semakin menebal? Adalah kerana ada beberapa penyakit-penyakit lain yang ada dalam hati mereka. Malam ni kita akan ceritakan, insya-Allah. Okey, biasanya kalau kita sebut penyakit, kita akan kaitkan penyakit pada tubuh badan, betul tak? Sakit kepala ke, sakit kaki ke, sakit jantung ke, kan, sakit apa? Sakit pada tubuh badan. Tapi dalam agama, penyakit bukan hanya difokuskan kepada
penyakit yang ada pada tubuh badan. Tetapi penyakit ini juga ada penyakit yang melibatkan batin, melibatkan anggota dalaman, melibatkan hati. Itulah penyakit. Okey. Penyakit yang dalaman ni, penyakit rohani ni, penyakit hati ini pula boleh dipecahkan pula kepada dua. Ada penyakit hati yang ia melibatkan syahwat. Ada juga penyakit hati yang melibatkan syubuhat. Jadi orang munafik ni, mereka sangat dekat dengan penyakit hati yang melibatkan penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini dia berkaitan dengan penyakit pada hati dan juga pada pemikiran mereka. Mereka fikir apa dekat Islam tu? Mereka fikir apa tentang Allah, tentang Rasul tu? Itulah penyakit yang ada pada mereka. Jadi, mari kita lihat ayat yang menjadi rujukan yang menyebutkan tentang orang munafik itu, sehingga kan kita dah belajar pada siri yang pertama, maknanya manusia yang paling berat dosanya, yang paling teruk azabnya adalah orang munafik. Kita telah sebutkan ayat pada siri yang lalu. Okey. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat nombor 10. Muka surat yang ketiga di dalam Al-Quran. Kalau tuan-tuan ada muka surat nombor 3, kalau tuan-tuan ada Al-Quran, tuan-tuan buka muka surat nombor 3, cari ayat yang ke-10 tentang orang munafik. Kita telah sebut pada siri yang lalu dalam Al-Baqarah ni, bermula ayat 8 sampai ayat 20, ia berkenaan dengan orang munafik. Okey, tuan-tuan, kalau kita bertanya, kalau kita macam kita berfikir sejenak, kan, kita akan kata, buka Quran, baca Al-Baqarah, kita jumpa awal-awal lagi, kita baru buka juzuk 1, baru masuk sikit, baru nak masuk ayat yang awal-awal Al-Baqarah, baru masuk muka surat nombor 3 ni dalam Quran. Bayangkan Al-Quran ada 604 muka surat, baca pada muka surat ketiga, Allah cerita dah pasal orang munafik. Maknanya orang munafik ini sangat bahaya. Sebab tu Allah ingatkan pada permulaan nak membaca Al-Quranul Karim. Okey, pada ayat nombor 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka, bihim tu, him dekat situ merujuk kepada orang munafik. Okey. Allah kata dalam hati mereka, orang munafik itu maradun. Ada penyakit. Tu kita sebut tadi tentang penyakit maradun tu. Rupa-rupanya penyakit ni dikaitkan dengan hati. Hati yang berpenyakit. Mana lebih berat? Hati yang ada penyakit dengan tubuh badan yang ada penyakit? Jawapannya sudah tentulah hati yang ada penyakit. Berbeza dengan tubuh badan yang ada penyakit. Okey. Allah kata, pada hati-hati mereka orang munafik ini ada penyakit, disebabkan penyakit itu ada, maka fazadahumullahu marada. Maka Allah Ta'ala tambahkan lagi penyakit itu di dalam hati mereka, iaitu orang munafik. Maknanya orang munafik ni, apabila hati mereka ini berpenyakit, mereka yang memilih untuk menjakiti penyakit itu dalam hati mereka, mereka yang memilih untuk letakkan penyakit itu dalam hati mereka, maka kesan dia bukan penyakit itu semakin sembuh, penyakit itu semakin bertambah. Siapa yang tambah? Allah yang
menambahkan penyakit itu kepada siapa? Kepada orang munafik. Okey. Persoalannya ialah, apakah yang dimaksudkan maradun? Penyakit yang ada dalam hati orang munafik. Okey. Kalau kita merujuk dalam tafsir Jami' al-Bayan, ataupun tafsir ini dinamakan dengan tafsir Ibn Jarir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari menjelaskan penyakit yang ada dalam hati orang munafik ini adalah penyakit al-i'tiqad. I'tiqad yang batil. I'tiqad ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada suatu kepercayaan yang diyakini, atau bahasa mudah kita macam akidah lah. Macam i'tiqad ni satu kepercayaan yang ada pada orang munafik itu. Kepercayaan itu bukan kepercayaan yang benar, tapi kepercayaan yang batil. Jadi itulah penyakit yang ada pada hati orang munafik. Tetapi penyakit apa yang batil itu? I'tiqad apa? Kepercayaan apa yang batil itu? Okay. Jika kita baca lagi tafsir Al-Imam At-Tabari, Al-Imam At-Tabari telah menukilkan pendapat daripada para sahabat dan juga para tabi'in. Contohnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Zaid, Qatadah, Rabi' bin Anas. Okey. Para ulama tafsir di kalangan para sahabat dan tabi'in ini, mereka mengatakan penyakit yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang ke-10 itu adalah sifat ragu-ragu mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ragu apa sahaja yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ragu tentang ayat Quran, mereka ragu tentang wahyu dari Allah. Kalau ada perasaan ragu lawan kepada yakin. Sedangkan kita belajar yang dikatakan iman, yang dikatakan iman mesti kena yakin. Tak boleh ada ragu-ragu, tak boleh ada syak, tak boleh, dia mesti yakin. Tetapi orang munafik ini, penyakit mereka itu mereka ragu-ragu tentang Islam yang dibawa oleh Nabi, tentang isi kandungan wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mereka ni tak beriman lah. Kalau kita merujuk dalam tafsir yang kedua, dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, ataupun tafsir itu namanya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sebelum tu tuan-tuan yang ikut di aplikasi Zoom, dengar tak suara saya? Pasal saya tak pakai headphone. Jelas Ustaz? Jelas kan? Jelas. Jelas Ustaz. Jelas seperti biasa Ya. Okey, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Baik. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Al-Imam Ibn Kathir telah menukilkan ulasan sahabat iaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan maradun, penyakit orang munafik itu adalah ragu-ragu, sama macam yang Imam At-Tabari nukilkan tadi. Namun ada penambahan maklumat. Kalau ikut tabi'in, namanya Ikramah dan juga Tawus, mereka mengatakan yang dimaksudkan maradun dalam ayat itu juga merujuk kepada penyakit riya, iaitu penyakit suka untuk mempamerkan, menampakkan amal-amal kebaikan mereka. Jadi kesimpulan dia, penyakit yang kita dapati pada orang munafik ini
adalah mereka ini ragu-ragu dan mereka ini juga ada penyakit riya. Kalau ada penyakit ragu-ragu terhadap Allah, terhadap Rasul, maknanya mereka tak berimanlah. Mereka menjadi kafirlah. Sebab salah satu ciri seseorang itu jatuh kepada perbuatan kufur jika mereka ada penyakit ragu-ragu. Penyakit riak pula boleh membawa kepada gugurnya amal-amal soleh. InsyaAllah nanti kita akan pelajari secara lebih spesifik lagi. Apa di antara contoh keraguan mereka kepada Allah, kepada hari kiamat, kepada Rasul, dan apakah contoh perbuatan riya orang munafik ini. Okey, kita dah jelaskan apakah maksud penyakit tersebut. Okey, saya tunjukkan kepada tuan-tuan di dalam contoh ayat Quran yang lain yang menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya mereka sebenarnya tak percaya tentang Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah, adalah seorang Rasul. Contoh ayat kita boleh tengok dekat surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun, surah nombor 63, ayat yang pertama, muka surat 554 di dalam Al-Quran. Kita nak lihat bagaimanakah orang munafik ini di dalam mereka, bagaimana i'tiqad mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita baca ayat ini, Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza ja'akal munafiqun. Allah mengatakan apabila orang munafik itu datang kepada engkau wahai Muhammad. Orang munafik ini kalau dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berdepan, mereka kata apa? Qalu, mereka berkata dengan lidah mereka, nashhadu innaka la rasulullah. Mereka kata apa? Kami mengakui, kami bersaksi bahawa engkau ialah Rasul Allah. Orang munafik ni kalau jumpa Nabi, dia akan menzahirkan engkau ini betul, engkau adalah pesuruh Allah, engkau adalah pesuruh Allah. Mereka mengaku dengan lidah mereka. Tetapi betul ke mereka mengimani, mereka percaya dengan yakin Nabi ini adalah Rasul Allah? Tadi kita dah sebut penyakit kan? Penyakit mereka kan ragu-ragu, betul tak? Okey. Tapi dalam ayat ni, mereka macam percaya Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Okey. Lepas tu Allah bagi tahu, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah itu mengetahui bahawa engkau Muhammad memang rasulnya. Okey. Wallahu yashhadu, dan Allah itu juga menyaksikan, innal munafiqina lakazibun. Sesungguhnya orang munafik itu, pengakuan mereka yang mereka kata Muhammad itu adalah Rasul Allah, kami mengakui, kami percaya tu, Allah Ta'ala kata sebenarnya mereka menipu, mereka benar-benar adalah seorang pendusta. Inilah contoh kepada pengertian orang munafik. Secara zahir, secara depannya, melalui lidahnya, mereka mengaku beriman kepada Rasul. Tapi pada batinnya, pada hatinya, mereka tak percaya pun, mereka tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul. Sebab itu Allah bagi tahu yang tahu Rasul Nabi itu adalah seorang Rasul adalah Allah lah. Dan tapi orang munafik ni dia cakap je mengaku engkau Rasul, tapi sebenarnya mereka berdusta. Okey. Saya tunjukkan maklumat ini untuk menunjukkan kepada tuan-tuan contoh apakah
di antara keraguan mereka. Keraguan mereka antaranya adalah keraguan mereka tentang urusan bahawa Muhammad ini adalah seorang utusan Allah. Ini antara contohnya. Tapi kita tahu orang munafik ni, dia tak cakap dia tak percaya. Kan? Sebab dia ada sifat nifaq tu. Dia ada sifat berpura-pura. Dia ada sifat macam taqiyah lah. Okey. Itulah orang munafik. Okey. Kemudian, kita lihat contoh lain. Okey, saya ambil contoh dalam surah At-Taubah. Okay, kita tengok surah At-Taubah ayat nombor 45, muka surat 194. Kita nak tengok apa lagi bentuk keraguan mereka. Adakah mereka hanya ragu kepada Nabi itu seorang Rasul? Jawapannya tidak. Kalau kita baca ayat 45 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir." Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, hanyalah orang yang dia tak beriman pada Allah dan dia tak beriman pada hari akhirat. Okay. Surah Taubah ni tuan-tuan, saya dah sebutkan tadi pada peringkat awal, surah rujukan utama untuk mengetahui tentang orang munafik ini antaranya adalah surah Taubah. Okey, surah Taubah ni kita kena ingat surah yang membongkarkan secara lengkap perihal orang munafik. Kerana surah Taubah ini dikaitkan dengan peperangan Tabuk. Maksudnya peperangan yang akhir yang diikuti, yang Nabi SAW dengan para sahabat pergi berperang. Perang Tabuk ni di antara perang yang sangat susah, panas, jauh nak pergi. Okey. Jadi perang Tabuk itu ada di kalangan orang Islam yang dia meminta izin. Dia tak nak pergi perang Tabuk tu. Dia tak nak ikut pergi berperang. So dia buatlah apa pun alasan. Janji dia tak pergi perang. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat 45 surah Taubah ni, sesungguhnya yang akan meminta izin kepada engkau Muhammad untuk tidak pergi berperang ni adalah orang yang dia tak beriman pun pada Allah. Dia tak beriman pun pada hari akhirat. Maksudnya apa? Orang-orang munafik ni, mereka tak percaya pun janji Allah perang, janji Allah akan bantu orang Islam dalam perang, Allah akan menangkan tentera orang Islam. Mereka tak percaya pun. Bahkan mereka tak percaya pun tentang kelebihan, apa kelebihan kalau mati syahid, apa kelebihan berkorban dekat medan perang. Mereka tak percaya. Tak percaya kepada Allah dan hari akhirat itulah menunjukkan antara contoh yang mereka itu ada penyakit maradun tadi tu. Penyakit yang ada dalam hati mereka ini dikaitkan dengan mereka ragu-ragu terhadap apa? Terhadap Allah. Mereka ragu-ragu tentang kekuasaan Allah. Mereka ragu-ragu tentang apa janji Allah untuk bagi kemenangan. Ragu tentang apa kelebihan di hari akhirat. Dalam masa yang sama Tuhan bagi tahu juga, wartabat qulubuhum, serta hati mereka orang munafik ini sangatlah ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun. Oleh sebab itulah mereka sentiasa bingung berada di dalam keraguan. Dekat sini kita jumpa ayat 45 ni bukti yang jelas hati mereka ini sangat tak percaya kepada Allah, kepada hari kiamat yang dikaitkan dengan kewajipan berperang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. So moga-moga
tuan-tuan mula nampak dengan lebih jelas di antara contoh-contoh penyakit yang ada di dalam hati orang munafik. Sebab itu kita katakan tadi, orang munafik ini adalah manusia yang hatinya yang paling banyak penyakit. Kenapa kita kata dia paling banyak penyakit? Kerana penyakit yang paling utama apabila akidah itu batil, apabila mereka kufur kepada Allah, maka akan muncullah penyakit-penyakit yang lain. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita baca ayat yang rujukan utama kita tadi, ayat 10 suratul Baqarah, yang orang munafik ini mereka ada penyakit. Penyakit itu Allah akan tambah lagi. Maksudnya selagi mereka ragu, Allah akan tambah lagi keraguan tu. Faham tak? Jadi lagi mereka ragu, lagi mereka tak percaya, Allah akan tambah lagi keraguan tu. Itulah maksud fazadahumullahu marada. Allah akan menambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Okey. Apa maksud Allah menambahkan lagi penyakit itu kepada mereka? Mari kita lihat ulasan Al-Imam At-Tabari. Okay, Al-Imam At-Tabari kata, penyakit yang mereka ragu-ragu tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang kerasulan Nabi SAW itu, penyakit itu sebenarnya akan semakin bertambah setiap kali turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mengandungi kewajipan, perintah, hukum hakam. Faham tak maksudnya? Maksudnya orang munafik ni, kita kan sebut tadi, dalam hati mereka ni, mereka ragu tentang wahyu tu, tentang ayat-ayat Quran yang Nabi baca tu. So, lagi banyak ayat yang turun, lagi banyak ayat yang dibacakan, lagi banyak ayat yang berkaitan dengan orang Islam, hukum hakam ke, kewajipan ke, larangan ke, orang munafik ni lagi bertambah ragu. Sebab mereka ragu terhadap Al-Quran. Jadi semakin turun ayat Quran, semakin mereka ragu. Okay. Kita nak tunjukkan contoh dalam ayat Quran yang mengatakan orang munafik ini, lagi banyak ayat Quran turun, lagi banyak surah turun, maka mereka lagi menebal keraguan itu. Okay, kita tengok dalam surah At-Taubah ayat 125, muka surat 207. Ayat ini boleh ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Okay, sekejap saya nak padam ada contoh kat situ. Okey. Kita tengok ayat dia, Allah kata apa? Allah berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Adapun orang yang dia ada penyakit dalam hati mereka. So ayat 125 surah Taubah ni, dia ada persamaan macam ayat nombor 10 kita baca tadi suratul Baqarah. Adapun orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Siapa orang yang ada penyakit hati mereka ni? Mereka ini merujuk kepada orang munafik. Mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala, fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak ambil ayat lain sekejap. Maafkan saya bukan ayat ni. Saya nak tunjuk ayat lain sebenarnya. Saya nak ambil ayat ni. Bukan ayat ni. Sekejap ya. Ayat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia ada satu ayat. Sekejap, takut saya tertinggal ayatnya. Sekejap ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allah, saya tertinggal ayatnya sekejap. Allah, maaf tuan-puan ni, sebenarnya saya
tertinggal satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang saya nak gunakan ayat itu untuk menguatkan fakta orang munafik ni kalau turun lagi banyak ayat Quran, lagi banyak penyakit itu semakin bertambah kepada mereka. Okey, saya nak lihat ayat dia ni sekejap. Sekejap puan ya, dia ada satu ayat tu. Saya review sekejap ya, bagi saya sikit waktu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ayat dia 45 dalam surah Taubah. Sekejap ya. Ayat 45 dalam surah Taubah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey. Tak apa. Saya sekejap ya. Sekejap. Okey. Okey, tuan-tuan, sekejap. Izinkan saya ambil apa ni Al-Quran sekejap ya. Saya nak ambil Al-Quran, saya nak tunjukkan ayat dia sekejap. Ayat Al-Quran, mana Al-Quran? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Mana? Okey, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan ayat dalam surah Taubah, ayat nombor 45, tapi saya tak masukkan dalam note ni, yang menunjukkan bahawasanya yang kita nak kata semakin banyak penyakit, semakin banyak turun ayat Quran, semakin banyak penyakit orang munafik itu bertambah sakit. Okey, ayat nombor 45. Ayat nombor 45, ayatnya berbunyi begini. Ya, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan ayatnya nombor 45. Suratun Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Sekejap ya. Saya carikan ayat dia. Saya ada tulis sebenarnya tapi saya tak pasti di mana saya letak ayatnya. Sekejap ya. Okey, tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah, saya kejap ya. Okey, kita teruskanlah. Ya, walaupun saya tak dapat cari ayatnya, tapi ayatnya dia berkenaan dengan surah Taubah. Surah Taubah, ayat dia begini. Ayat dia sekejap, surah Taubah. Okey. Saya rasa macam agak terkilan kalau tak boleh nak tunjukkan ayat dia pada tuan-tuan perempuan. Ayat dia Tuhan Allah Ta'ala bagi tahu tentang kalau turun satu surah ni. Okey, beginilah. Okey, untuk jimatkan waktu. Ustaz, ayat 124. 124 lah. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang beriman, maka surah ini menambah lagi imannya. Okey, Kak. Betul, Kak. Tengok sana, ayat nombor 24, 124. Okey, muka surat nombor berapa tu? Muka surat nombor berapa tu? 207, Ustaz.
207. 207 ayat. Okey. Kita catat ayat dia. Ayat nombor 124 yang Allah, ini ayat ni untuk digunakan nak menguatkan tentang setahap mana penyakit orang munafik ni. Ayat 124 surah Taubah, Allah mengatakan bahawasanya wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhi imana. Okey. Ni. Oh, ya, betul lah ayat saya sebut ni, cuma ayat ni ada, cuma begini. Ni. Kita tengok ayat ni ya. Betul ayat 125, tapi saya tak masuk ayat 124. Saya cuma ambil ayat 125. Okey. Ambil ayat 124 dan ambil ayat 125. Okey, ayat 124 Allah kata begini. Allah mengatakan, dan apabila diturunkan satu surah, Allah bagi tahu, kalau Allah turunkan satu surah dari Al-Quran, seperti mana surah Taubah ni, maka ada orang Islam imannya semakin bertambah. Mereka menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mereka menjadi manusia yang berusaha untuk tunaikan ayat itu, tunaikan perintah dalam ayat itu, tinggalkan larangan berkenaan dalam ayat itu. Tapi orang munafik ni, pada ayat 125, Allah Ta'ala mengatakan, wa amman ladhina fi qulubihim maradun. Adapun orang yang ada penyakit dalam hati mereka, fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka surah ini menambahkan lagi kekotoran yang ada pada mereka. Wa matu wa hum kafirun. Kalau macam itulah mereka akan mati dalam keadaan kafir. Faham tak maksudnya? So ayat ni menunjukkan 125 surah Taubah menguatkan bahawasanya orang munafik ni, mereka bukan lagi turun ayat, lagi mereka berubah. Sepatutnya lagi turun ayat Quran, semakin insaf, nak bertaubat, nak berubah. Tapi mereka semakin ragu, maka penyakit itu makin lama, makin teruk penyakit itu. Lebih pada tahap, kita kata apa? Tahap dah tak boleh nak ubah, dah tak boleh nak ubat lagi dah. Akhirnya orang munafik itu akan mati dalam keadaan kafir. Baik, tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Saya nak tunjukkan lagi satu contoh ayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 61, muka surat nombor 88, macam mana keraguan tidak berimannya orang munafik ini kepada Nabi SAW. Mereka tak beriman kepada wahyu. Kita boleh rujuk pada ayat nombor 61 surah An-Nisa. Apa yang Allah bagi tahu? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rusul. Dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka sini merujuk kepada orang munafik. Dikatakan kepada orang munafik, marilah, jomlah, patuhlah kepada apa yang telah diturunkan Allah, dan jomlah ikut Rasul, ikut Nabi SAW. Apabila mereka diajak, orang-orang beriman ni, mereka ajak orang munafik, jom. Ayat Quran dah turun ni, mari kita amalkan apa yang Allah turunkan. Mari kita ikut arahan Nabi SAW. Apa tindak balas orang munafik? Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Pasti engkau Muhammad akan dapat melihat orang munafik itu, dia tak nak ikut. Dia akan cari jalan untuk menghalang manusia yang nak pergi kepada amal ayat Quran, yang nak pergi kepada mematuhi perintah engkau. Mereka akan ajak
untuk menghalangi manusia daripada mendekatimu. Bukan mereka sahaja yang tak nak ikut, tetapi mereka menghalang pula orang lain untuk mereka bersama dengan orang lain tak ikut Nabi. Adakah orang lain terpengaruh? Ini kita akan ceritakan nanti pada siri akan datang. Apa cara yang digunakan oleh orang munafik untuk menghalang orang ramai daripada ikut Nabi SAW? Jahat orang munafik ni. Kalau mereka sahaja yang tak nak ikut, taklah seberat dosanya mereka mengajak pula, menghalang orang lain pula ikut. Dan ada di kalangan orang Islam yang lain yang terpedaya, yang terpengaruh dengan orang munafik. Maknanya orang munafik ni juga boleh kita panggil dia sebagai influencer, pempengaruh yang jahat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia guna saluran apa untuk pengaruh orang? Kalau zaman dulu ada TikTok, mungkin dia gunakan TikTok lah ataupun sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, ini saya tunjukkan ayat ni nak menunjukkan bukti bahawasanya keraguan mereka kepada Nabi ni, kepada Allah ni, mereka lah merupakan orang yang paling keras, orang yang paling berpaling daripada mengikuti Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, habislah kita perkara yang pertama yang kita nak bahas tentang orang munafik. Ada panjang lagi. Yang ni kita ambil perkara yang utama terlebih dahulu tentang orang munafik. Okey, kita dah selesai bab hati ni. Jadi mari kita lanjutkan lagi orang munafik ni. Oleh kerana mereka ni memang tak beriman, mereka dah memang sebenarnya adalah kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Mereka benci kepada Nabi SAW, mereka benci kepada Islam, mereka benci kepada orang Islam ni. Walaupun mulutnya mereka manis, mereka ni kan nampak macam menyokong Islam bersama orang Islam, tetapi mereka ini sentiasa mencari jalan macam mana nak menipu orang-orang yang beriman. Seorang munafik ni dia sangat bahaya. Watak mereka ini watak yang suka berdusta. Kalau macam zaman kita, mungkin pada IC-nya Islam, namanya macam orang Islam, tapi mulutnya seperti dia menyokong Islam, tapi pada batinnya, pada hatinya, wallahu a'lam. Okey. Perihal yang kedua, mereka suka untuk menipu Allah dan menipu orang beriman. Macam mana pula nak menipu Allah ni? Dia mudah je. Kalau mereka cuba menipu Rasul, maknanya mereka menipu Allah lah. Termasuklah orang beriman. Okey, maklumat ini ada dinyatakan oleh Allah di dalam suratul Baqarah ayat nombor 9, muka surat nombor 3. Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang munafik ini, yukhadi'unallaha, mereka sentiasa hendak memperdayakan Allah walladzina amanu, dan orang yang beriman. Memperdaya ni kenapa? Maksudnya mereka ini mereka nak menipulah Allah dan orang yang beriman. Okey, Allah kata apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sedangkan apa yang mereka usaha buat itu nak memperdayakan orang lain, nak menipu Allah dan orang beriman ni, sebenarnya tipu daya mereka itu sebenarnya kembali kepada diri mereka sendiri.
Kan? Contohnya dia nak memperdayakan orang supaya orang lain itu ditimpa keburukan. Kan? Orang lain itu dapat kesan yang buruk dan sebagainya. Sebenarnya tipu daya mereka itu sebenarnya kesannya kepada diri dia lah. Okey. Dan Allah Ta'ala kata wama yash'urun. Dan mereka tak sedar pun sebenarnya apa yang mereka buat itu keburukannya, dosanya, balasannya kembali kepada diri mereka sendiri. Okey, mari kita lihat apa di antara tipu daya mereka ni. Ada tak saya tak dah ni? Okey. Okey, nanti saya akan sebutkan dengan lebih panjang lebar. Jadi kita dapatkan dulu maklumat orang munafik ini memang suka untuk macam buat muslihat lah. Suka memperdayakan Allah, memperdayakan orang beriman. Okay. Kalau kita rujuk dalam ayat lain, ada Allah menyebutkan tentang orang munafik ini memperdayakan orang beriman. Tuan-tuan, yang ini, maklumat ini saya sebut yang utama dulu. Tentang sikap mereka yang lebih contoh, yang lebih spesifik, macam mana cara mereka memperdayakan orang beriman. Nanti kita akan lalui siri by siri. Lagi banyak kita belajar, kita akan jumpa nanti contoh-contoh yang lebih spesifik dulu. So yang ini saya ambil yang orang munafik yang secara umum dulu, tentang perihal mereka. Yang kita tahu orang munafik ni memang sentiasa akan mencari muslihat, sentiasa menipu dan akan memperdayakan. Okey. Contoh ayat lain tuan boleh baca dekat surah An-Nisa ayat 142. Muka surat 101, Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah bagi tahu sesungguhnya orang munafik itu dia hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang membalas penipuan mereka. Maksudnya orang munafik ni dia nak menipu Allah. Menipu Allah tu maksudnya menipu siapa? Menunjukkan dia beriman, kan? Dia zahirkan mereka ni Islam, zahirkan mereka beriman, zahirkan mereka ini mengaku mereka ini ikut Rasul. Okey. Jadi sebenarnya mereka sedang menipu Allah lah tu. Kalau mereka menipu Rasul, secara tak langsung mereka akan menipu Allah. Okey. Tetapi Allah Ta'ala kata sebenarnya penipuan itu mereka lah sebenarnya yang tertipu. Bukan Allah itu yang ditipu, tapi mereka lah yang tertipu. Okey. Lepas tu Allah berikan kita contoh-contoh apa di antara cara mereka nak memperdaya orang Islam ni. Antaranya Allah Ta'ala kata, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan salat itu dalam keadaan yang sangat malas. Mereka salat tak? Orang munafik salat. Orang munafik salat. Kenapa dia salat? Kerana dia nak menunjukkan dia seorang Islam. Kalau dia tak salat, nanti orang akan tahu bahawa mereka ini tak Islam. Jadi untuk menyelamatkan diri mereka, kan, dapat faedah dan sebagainya kalau jadi seorang Islam, dia pun buatlah jadi macam orang Islam. Orang Islam sembahyang, dia pun sembahyang. Tapi sembahyang dia dalam keadaan malas. Ni hati-hati. Takut perbuatan ini ada diserupakan dengan kita. Kita pun ada perbuatan macam orang munafik. Okey, kenapa dia malas? Kerana ingat tak? Orang munafik ni dia tak percaya kepada, kan dia tak beriman pada Allah. Dia tak beriman pada janji hari akhirat, balasan yang dia dapat, kan? Jadi dia memperdaya orang Islam dengan menunjukkan dia juga orang Islam, dia juga salat. Okey. Lepas tu pula,
Mereka ini kalau dia solat pun yuraunan nasa, dan mereka riak di hadapan manusia. Dia memperdayakan orang Islam dari sudut menampakkan mereka ini adalah orang yang taat, orang yang rajin solat. Yang maknanya perbuatan menunjuk-nunjuk. Jadi perbuatan menunjuk-nunjuk ni juga macam ramai juga sekarang ni. Kadang-kadang orang buat perbuatan setiap amal ibadat, amal soleh, amal baik je nak dipertontonkan. Okey. Lepas tu pula Allah mengatakan orang munafik ni wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Okey, kita akan terangkan lebih lanjut nanti tentang solat, tentang riak ini pada siri-siri yang akan datang lah. Tapi saya nak sebutkan tuan-tuan dan puan pada malam ini, ada kesempatan sikit lagi, apa di antara contoh solat mereka ni? Maksudnya kalau mereka malas tu, malas macam mana? Okey, kalau kita baca dalam hadis, contohnya hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Abu Hurairah, sabda Nabi SAW, laisa salatun asqala 'ala al-munafiqin min salatil fajr wal isya. Ada dua solat ni, orang munafik ni mereka berat sangat mereka nak pergi solat berjamaah di masjid, iaitu solat subuh dengan solat isya. Agak-agak kenapa? Kenapa orang munafik ni dia berat sangat, dia malas sangat nak pergi solat subuh dengan solat isya? Kenapa agak-agaknya? Kerana kan, zaman dulu kan gelap, tak terang. Jadi kalau dia pergi sembahyang subuh berjamaah, tak ada maksudnya orang tak tahulah yang mereka ni juga pergi solat berjamaah, mereka juga orang yang jaga solat. So orang tak nampak. So macam tak ada faedah lah pergi. Tapi dia kena pergi juga supaya mereka, sebab mereka nak memperdaya ke orang Islam, nak nunjuk di Islam ni, dia kena pergi solat juga. Tapi dalam keadaan yang berat, malas dia pergi. Lepas tu dia tak dapat nak menunjuk-nunjuk tentang kewarakan tu. Kita apa, kealiman dia dalam beribadat tu. Sebab gelap, orang tak nampak. Begitu juga solat Isya. Okey. Dan yang menakutkan, dalam satu hadis riwayat Abu Daud ada sahih, dalam satu hari ketika solat subuh, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia sembahyang dengan Nabi. Lepas habis solat subuh, Nabi tanya soalan. Nabi tanya, ada tak si fulan ni datang pagi ni? Sahabat jawab, tak ada. Nabi tanya lagi, ada tak si fulan ini hadir dalam solat subuh pagi ni? Mereka jawab, tak datang. Kita tahu tak apa jawab Nabi SAW? Nabi mengatakan, sesungguhnya dua solat ini adalah solat yang paling berat bagi orang munafik. Subuh dan Isya. Yang Nabi tanya tentang solat subuh. Kalau kita betul-betul renung hadis ni, hayati hadis ni, bukan macam dah, kena dengan ada persamaan kita, terutama orang lelaki ni. Macam orang munafik yang berat nak pergi berjamaah subuh dan isyak di masjid. Ini dipanggil ciri-ciri munafik dari bentuk amal. So hati-hati. Jadi mereka ni nak memperdayalah orang Islam. Memperdaya tu dari sudut nak menunjukkan mereka ni adalah seorang Islam yang taat, seorang Islam yang wara', seorang Islam yang betul-betul Islam. Tetapi mereka tak sedar yang rupa-rupanya orang Islam ni sedar yang mereka tu sebenarnya munafik. Nabi SAW sedar bahawasanya mereka itu adalah orang munafik.
Itu yang ayat tu tadi yang Allah bagi tahu tadi tu. Kan? Mereka sentiasa nak memperdayakan Allah dan orang beriman, tapi sebenarnya diri mereka lah yang terpedaya. Mereka nak menipu Allah, sedangkan sebenarnya mereka lah yang tertipu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Nanti kita akan panjangkan lagi perincian tentang apakah tipu daya orang munafik ini. Kita hanya ambil perkara yang utama dulu. Maksudnya sifat orang munafik yang kita sebut yang pertama tadi apa? Manusia yang paling berpenyakit di dalam hati mereka adalah orang munafik. Yang kedua, orang munafik ini manusia yang sentiasa membuat tipu muslihat, memperdaya orang yang beriman. Okey. Faham ya, tuan-tuan perempuan? Rahimani wa rahimahullah. Okey. Kita dah pukul 10.23. Saya akan sambunglah kot minggu depan. Kita nak sambung yang perkara yang ketiga. Di antara cara untuk menguatkan orang munafik ini, mereka ini benar-benar Islam, mereka berkata benar, mereka sanggup menggunakan sumpah. Mereka akan gunakan sumpah untuk mempertahankan, untuk menunjukkan mereka adalah orang yang benar. InsyaAllah, nanti kita akan kupaslah pada minggu depan insyaAllah. Sebab kita pun dah 1 jam, kita mula tadi dalam 9:21 seperti itu. Jadi kita tak perlu lebihkan waktu sebab kita pun dah jauh malam. Kita sambung insyaAllah minggu hadapan, hari Selasa, malam Rabu, jam 9 suku, kita akan sambung lagi tentang orang munafik. Jadi kalau sesiapa yang belum lagi mendapat nota, tolong maklumkan, ya, tolong maklumkan. Begitu juga yang ikut di dalam TikTok, anda boleh tinggalkan maklumat anda, boleh PM saya ke ataupun hantar email lah. Saya cuba untuk memberikan nota kepada tuan-tuan perempuan rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada apa soalan ke tuan-tuan dan puan? Ada berapa pertanyaan? Ada chat, Ustaz. Dekat chat tu soalan apa tu, Kak? Saya tanya, adakah orang munafik ni agama dia memang Islam ke atau anuti agama lain? Agama dia Islam. Sebab tu dia salat, dia Islam. Dia adalah orang Islam. Tetapi hakikatnya mereka kufur lah. Mereka kufur. Nanti kita akan belajar orang munafik ni dia tidak pergi kepada agama Yahudi. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Okey, ada soalan lain ke? Ada soalan lain? Di FB tak ada. Okey, kalau tiada, kita berhenti dengan kadar ini insya-Allah. Kita sambung lagi pada minggu hadapan, siri yang ketiga. Kita akan mulakan perbincangan siri ketiga adalah penggunaan sumpah oleh orang-orang munafik dalam perkara apa, insya-Allah kita akan bincangkan. Lepas tu kita akan lanjutkan perbincangan beberapa lagi perihal orang-orang munafik. Moga Allah melapangkan dada kita, selalu mempermudahkan urusan kita, memberikan kita hidayah dan juga taufik, dan Allah memberikan rahmat, memberikan kita keafiatan, memberikan kita inayah, memberikan kita keberkatan, dan semoga Allah menerima amal soleh kita, menghadiri majlis ilmu, memahamkan ayat-ayat Al-Quran ini dengan ganjaran yang baik, dan semoga Allah sentiasa mengurniakan kepada kita rahmatnya insya-Allah. Baik, kita sudahi pengisian kita malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu